Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan juga pelajar. Kali ini kita akan belajar tutorial bagi subtopik integral in vector equation. Right. So dia lebih kepada integral ya bagi yang ni. Baik, kita tengok soalan nombor 1. Kita ada beberapa soalan dalam 7 soalan rasanya. Okay, evaluate the indefinite integral. Right, so nama pun indefinite. Bila disebut indefinite, maka dia tidak ada selang ni, tidak diberi, maka dia ada C lah. Ya, dia ada C. Bagi contoh nombor 1 ini agak mudah. Now we are given RT ni dalam bentuk bracket kita tulis dalam bentuk bracket lebih mudah. Kita dapat 3, 4T. Now bila kita integratekan RT itu, RT dt ini RT dt, maka kita akan dapat 3T dan 2T kuasa 2 dalam bentuk bracket plus C. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk IJ pun tak ada masalah apa-apa lah ya. So ini adalah satu contoh yang I dan J, dan dalam contoh yang kedua pula adalah dalam IJK. Prosedur dia sama juga. So perhatikan ya, saya bila kita nak mudah, kita boleh form dalam bentuk bracket macam ni. Jadi kita akan dapat similar yang setara dalam IJK sebagai T kuasa 2 minus 2T and 1/T macam ni. Dan seterusnya for the integral for RT, we will obtain T cube over 3 minus T squared dan ln T plus C. C jangan lupa ya, sebab dia adalah indefinite. Dan contoh ketiga, kita lihat contoh ketiga ni sama ya, cuma contoh ketiga ini dia punya function dia agak sukar. Okay, jadi kita ada indefinite integral T exponent T and ln T. So now kita dapat RT sebagai benda ni lah ya, sama juga. Saya just copy and paste. Cuma apabila kita nak integrate RT ni, kita berdepan dengan apa? Kita berdepan dengan hasil darab bagi dua function yang kita perlu berhati-hati apabila untuk buat kamiran dia, integration of two function macam ni, as well as kita nak integrate ln T. Yang warna pink yang kita nampak ini, okey, dia end up dengan C kan, plus C kan. Ini okey lah, yang ini normal lah sebab dia adalah indefinite. Cuma yang ini, ya, yang ini by right this both function ini sebenarnya kita kena guna apa kalau nak integrate? Ya, kita kena guna by parts, ya, by parts. So kena buat satu persatu lah, ini dan juga ini. Cuma dalam contoh ini saya tunjukkanlah kepada kamu semua untuk mengingatkan semula. Ini lebih kurang ya. So untuk function yang pertama ini iaitu T exponent T. Jadi rumus by parts adalah yang ini. Secara ringkasnya adalah ini ya, UV minus integrate V du. So jadi kita kena pilih lah. So kena pilih yang bersesuaian. Mana dia function dia? Ini. Yang ni T exponent T. So saya pilih U equal to T and dV ni sama dengan exponent T. So this part is for derivative, this part is for integral. Ya. Jadi proses berlangsung seperti biasa, dan apabila kita dah dapat yang ini, kita akan masukkan ke dalam rumus formula ini dan kita teruskan dan kita akan dapat. Okey, just ingat baliklah ya, macam mana kita nak buat by parts. Ln T pun sama juga. Jadi ln T ni, so kita kena pilih function yang betul ya. So kalau U ni kamu pilih 1, dV ni pilih ln T, kita akan menghadapi masalah. Sebab dia akan menjadi lebih sukar. Jadi yang paling mudah adalah kita let U equal to ln T and the dV is equal to 1. Dan proses tu seperti biasa.
Once kita dah dapat yang ini, then kita masukkan ke dalam formula yang ini, this one, and teruskan proses dan kita akan dapat T ln T minus T. Okay, so kamu boleh tengok yang ni ini just ulang kaji sahaja. So bila kita dah dapat semua ni dan kita masukkan, baru kita dapat yang color pink ni. Yang ni yang ni, one part and second part, one component and second component, I, J. Macam tu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Okey, nombor 4 ini kita start dengan, okey, tengok ni, kita tengok soalan dulu ya. Soalan ini, evaluate the definite integral. So, definite integral dia mesti providekan kita dengan selang ini. So, kita diberi from 0 to pi over 2 dan proses di dalam ni seperti biasa. We need to integrate the cos 2t and we need to integrate sin 2t. Cuma kita masukkan selang dia lah nanti kemudian. So proses ni masih seperti biasa, cuma dah tak ada C lah. C dah tak ada. Jadi kita dapat yang ni. So kita dapat RT. So this is the question, cos 2t and sin 2t, and then we start to integrate both, and we obtain this part and this part. Jangan salah yang ni. Then kita start untuk masuk dia punya selang dia. So selepas kita masuk selang dia, kita akan dapat jawapan ni sebagai 1 over 2 and 1. Alright guys, ini agak mudah kat sini agak mudah function. Sebab function ni pun agak mudah, dia bagi cos 2t dan sin 2t. Okay, now kita teruskan. Okay, teruskan kepada soalan nombor 5. Saya pilih soalan yang agak berlainan sikit daripada usual. Sebab kita tadi dah belajar pasal C for indefinite. Lepas tu kita belajar pasal kita belajar sikit pasal function yang memerlukan kita buat by parts. Lepas tu kita pergi kepada definite. Now kita pergi kepada definite juga, tapi dalam soalan yang agak berbeza. So macam ni. So the integration from 0 to 2 for the magnitude Ti plus T squared J. So macam ni. So jangan panik pula bila dapat soalan macam ni. So kita belajar. Bentuk soalan. Itu fungsi kita buat tutorial. Okay, now apa yang boleh kita buat adalah yang macam ni. Kita tahu dia adalah magnitude. Ini adalah magnitude kan. So kita dapatkan juga dahulu magnitude tersebut, iaitu yang inilah. So ingat semula macam mana kita nak dapatkan magnitude. And finally kita akan dapat yang ni, square root of T squared plus T power of 4. So now from here baru kita nak integratekan dia. So dari sini it depends pada student nak buat apa. So kena sesuaikanlah dengan soalan. Jadi apa yang boleh kita buat, apa yang saya buat adalah, okay, saya permudahkan dulu. Saya permudahkan dulu. Tengok sebab saya sebenarnya kemudian saya akan buat substitution method dekat sini. Jadi saya kena sesuaikan soalan. So from the square root punya form ini saya keluarkan, which is the power of 1 over 2. So dari sini saya keluarkan T. Saya keluarkan T macam ni. So yang tinggal adalah 1 plus T squared. Lepas tu power of 1 over 2. Sama juga. Okay, dari sini baru saya akan menggunakan the substitution method to solve the integral. Itu saja. Right. So cara untuk substitution tu saya tunjukkan di sebelah ini. So saya let u equal to 1 plus T squared. So saya ambil bahagian ini sebagai u u kat sini. So du dt equal to 2t and dt equal to du over 2t. Then saya akan gunakan yang warna biru ni ke dalam sini. So ini kamu tengoklah saya dah susun elok-elok, dah cuba terangkan macam ni. Yang ini kamu kena cuba sendiri Yang ini cuba sendiri, dan kita ganti semula u tu dan sebagainya, dan kita masukkan nilai selang tersebut last kali, dan kita akan dapat jawapan dia sebagai yang ini, or equivalent. Semacam ni So ini adalah salah satu cara untuk kita selesaikan integration dalam bentuk ini. So tapi kalau kamu rasa kamu ada cara yang berlainan dengan cara ini, then go ahead.
sama je. As long as kita boleh selesaikan dengan appropriate approach. Tak kisah. Right? Kita pergi kepada soalan seterusnya. Ini apa pula ni? Okay, now see here. Ini soalan yang dibagi syarat. So solve the vector initial value problem for yt by integrating and using the initial condition to find the constant of integration. Now soalan dia minta kita cari yt. Ya, last kali yt. Now kita diberi apa? Kita diberi y prime. Ya, kita diberi y prime. So kalau nak dapatkan yt and we are given y prime, nak dapatkan yt, maka kita kena integratekan y prime. That is the main idea. Macam ni. Yang ni. Yang kamu nampak ni. Nampak ya? Kita nak dapatkan yt, kan? So dengan integrate the y prime, then kita akan dapat yt lah. So macam tu. Jadi kita juga diberikan syarat untuk y0, iaitu y0 equal to 1 minus 1. Macam ni. Vektor dia adalah 1 minus 1 lah. Macam tu ya. So now, since kita deal dengan indefinite integral, kita akan ada c kat situ. Saya kecilkan sikit biar nampak semua ya. So macam ni. Yang ni, kita dapat c kat sini. Prosedur dia masih lagi seperti biasa, di mana kita akan integratekan y prime tu. Y prime tu is given ya. Y prime is given dekat sini. Then kita untuk mendapatkan yt, kita akan integratekan y prime. Dan kita akan dapat yang ini. Dan jangan lupa kita ada c kat situ. Ya, c kat situ. So, bila sampai ke sini, cerita tak habis lagi. Kita diberi syarat y0 pula. Ini ya. Kita diberi syarat y0, kita akan gunakan syarat ini untuk dapatkan c. That is the point. So, kita masukkan y0 is equal to 1 minus 1. Gantikan y0 ni ke mana? Ke sini, this part. Ya, di sini. Gantikan y0. So maksud dia t tu kosong lah kan? T tu kosong. So 0 kuasa 2 dengan 0 kuasa 3. So kita dapat 0 0 plus c equal to the right hand side. Then kita selesaikan yang ini, kita dapat c. Then kita masukkan semula c ni ke dalam persamaan 1. Itu saja. Barulah kita dapat yang warna pink ni. Warna pink ni ya. So macam tu. Okay, ini agak mudah. So you get the idea kan, macam nak buat. Okay, kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Tadi kita jumpa y prime, now kita jumpa y double prime. Macam ni. Jumpa y double prime. Soalannya dia nak y prime, dia nak yt. Tapi dia bagi kita y double prime. Dan dia bagi kita syarat bagi y prime dan syarat bagi y. So kita akan gunalah yang itu. So seperti biasa, kita akan cuba turunkan kuasa tu. So from y prime kita kena turunkan jadi from y double prime kita akan turunkan kepada y prime. Last kali kita akan turunkan kepada y. So maknanya kena buat integration dua kali lah. Dua kali. Okay, now so we are given y double prime here, and then to get the y prime, kita kena integrate the y double prime first. So kita akan buat, this is the integration for y double prime. Kita dapat t and exponent power of t, and of course we need to plus c. So saya letak ni c1 lah, c1. Then kita akan gunakan syarat y prime. Syarat y prime adalah yang ini. Yang ni. Ya, iaitu y prime 0 is equal to 0 1. Inilah pasal dia bagi j je kan, satu je lah kat sini. Now kita masukkan, substitute dia ni y prime 0 ni ke dalam satu ni. So maknanya ini jadi kosong, ini jadi exponent power of 0, which is 1. Sebab itu kita dapat 0 1. Plus C1 equal to the right hand side. Solve this baris ni, then kita akan dapat C1 equal to 0 0. Okey lah, tak apalah tu kan. Jadi
from 1 ini, yang ini kita dah ganti semula C1 ni, kita dapat ini sahaja kan. So dapat inilah. Okey, so sekarang ni asalnya kita dapat y, kita diberi y double prime, now kita dah dapat y prime. Oleh sebab soalan dia nak y, maka kita kena integrate sekali lagi yang ini. So jadi macam ni lah, macam ni pula prosedur dia sama je. Macam ni nampak so y sama dengan integrate y prime macam ni, dan kita akan dapat this line here, second equation kat sini, persamaan yang kedua. Lepas tu kita akan masukkan syarat y naught tu, y naught equal to 20, dan kita gantikan y kosong ni ke dalam sini. So maknanya kosong kuasa 2 bahagi 2, lepas tu eksponen kuasa kosong. Sebab itu kita dapat 01 kat sini. So now kita dapat 01 tambah C2 equal to the right hand side here, dan kita dapatkan C2, dan kita masukkan C2 ni ke dalam persamaan 2 ni semula. Semacam tu. Jadi kamu susun semula dan kita akan dapat jawapan dalam yang color pink ni. Okay guys, so untuk itu tutorial ini kita stop sampai sini dulu. Kita akan jumpa pada tutorial yang akan datang. So hope you enjoy it.